Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-47. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-62 dan 63 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dan sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah awliya pada ayat ke-62 surah Yunus ini ialah diambil daripada perkataan wali yang bermaksud dekat. Dari perkataan tersebut kemudian berkembang menjadi kalimah yang lain seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama dan lain-lain. Sesuai dengan kenyataan pada ayat ke-62 dan 63 surah Yunus, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendefinisikan al-wali sebagai dia yang mencintai dan yang membela. Perkataan wali dapat difahami sebagai menjadi pencinta Allah, pencinta Rasul dan pembela ajaran-ajarannya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, kedekatan kepada Allah hanya akan tercapai apabila hati telah dipenuhi oleh cahaya makrifat ilahi. Sehingga ketika itu apabila ia melihat, maka ia melihat bukti-bukti kekuasaannya. Apabila ia mendengar ayat-ayat keesaannya. Apabila ia bercakap, percakapannya adalah pujian kepadanya. Apabila ia bergerak, maka geraknya adalah untuk memperjuangkan agamanya. Dan jika ia bersungguh-sungguh, maka kesungguhannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah dia menjadi dekat kepada Allah dan menjadi wali Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, Al-Qadhi Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitab tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-62 dan 63 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa sesungguhnya para awliya Allah tidak sesekali takut dan gerun akan hari kiamat dan tidak pula mereka berduka cita. Bahkan para awliya itu hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menjunjung segala suruhan dan tegahannya. Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui tafsir Inspirasi mentafsirkan ayat ke-62 dan 63 surah Yunus dengan menyatakan, sesungguhnya wali Allah itu adalah pemimpin Muslim yang takut kepada Allah
dan mereka mewujudkan keamanan serta menyebarkan kedamaian. Beliau turut menerangkan ciri pemimpin Muslim itu terbahagi kepada dua, iaitu beriman dan bertakwa. Pemimpin yang beriman seharusnya beriman kepada Allah, hari akhirat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, serta beriman kepada Al-Quran sebagai panduan. Manakala pemimpin yang bertakwa pula seharusnya bertakwa melalui dua cara, iaitu menjauhi larangan Allah dan melaksanakan serta menegakkan perintahnya. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-62 dan 63 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa sesungguhnya seluruh wali Allah yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu bertawakal kepadanya, bagi mereka tidak ada sesuatu pun yang ditakuti di akhirat kelak, yang mana semasa mahsyar nanti semua manusia akan menjadi huru-hara dan gundah gelisah kecuali para wali Allah. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan bahawa menurut Al-Baydawi, wali-wali Allah adalah semua orang yang mentaati Allah dengan penuh bersungguh-sungguh dan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka para awliya mencintai Allah dengan mentaatinya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pula mengasihi hamba-Nya dengan memuliakan mereka. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-62 dan 63 surah Yunus ini menjelaskan bahawa ayat-ayat ini menunjukkan keistimewaan jiwa para awliya yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu diri mereka dianugerahkan hilang rasa takut menghadapi segala ancaman hidup, rintangan dan kesengsaraan. Malah mereka juga tidak akan bersedih, berduka cita semasa di akhirat kelak. Ini kerana mereka telah sebulat hati dengan penuh keyakinan terhadap Allah Rabbul Jalil dan tidak ada lagi yang mampu menakutkan mereka sehingga mati. Buya Hamka menyatakan bahawa beriman kepada Allah itu bukanlah setakat mempercayai dan mengakui kewujudan Allah semata-mata. Keimanan yang sempurna itu adalah apabila kita yakin dengan adanya Allah dan kemudian berusaha untuk mengadakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Hasil keimanan kepada Allah dan amal soleh tersebut merupakan satu pancaran takwa yang membuahkan ridha dan tawakal. Manakala dari takwa pula akan timbullah rasa khauf, iaitu takut. Kemudian dari perasaan khauf tersebut timbullah raja yang bermaksud pengharapan. Alangkah buntunya hidup tanpa pengharapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-62 dan 63 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-62 dan 63 surah Yunus ini menjelaskan bahawa para awliya Allah semasa hidupnya di dunia dan di akhirat kelak, mereka akan sentiasa merasa tenang dan aman dari segala perkara yang menakutkan manusia biasa. Ketenangan mereka tersebut merupakan suatu anugerah Allah yang dikurniakan kepada hamba-Nya yang bertakwa dan beramal soleh dengan penuh kesungguhan serta keyakinan. Para awliya tersebut sentiasa percaya bahawa segala yang terjadi adalah kerana Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih mereka takut dan mengharap selain dari Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-62 dan 63 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya berusaha bersungguh-sungguh dalam menjadi hamba-Nya yang bertakwa dan melakukan amal soleh. Kedua ayat tersebut mendidik diri kita bahawa sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan mengatakan bahawa kita beriman dengan kewujudan dan kekuasaannya semata-mata. Bahkan kita hendaklah menyulam keimanan tersebut dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Apabila kedua-dua keimanan dan amal soleh tersebut seiringan, insya-Allah kita akan termasuk di antara hamba-Nya yang tidak takut akan segala perkara melainkan Allah serta tidak akan mengharapkan sesuatu yang lain kecuali Allah yang Maha Berkuasa. Namun demikian,
Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat segelintir di kalangan orang Islam yang mengakui diri mereka Islam dan beriman. Tetapi, tindak tanduk mereka bertentangan dengan perkataan yang mereka ucapkan. Mereka mengakui bahawa mereka Islam, mengucap 2 kalimah syahadah dan beriman dengan ke-6 rukun iman. Tetapi, perkataan dan perlakuan mereka secara konsisten berlawanan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'azani la'u'izannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atah." Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi wali aku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nafilah, iaitu amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr." Akan masuk ke dalam syurga kelompok manusia yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sina pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-62 dan 63 surah Yunus ini ialah, pertama, sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya pasakkan di dalam diri sepenuh keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan hari akhirat. Mengingatkan diri kita bahawa tidak ada yang mampu melindungi kita di dunia dan akhirat kelak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha untuk bertakwa, iaitu dengan memelihara dan menjauhkan diri mereka dari segala perkara yang tidak diredai Allah, seperti meninggalkan suruhannya dan melakukan larangannya. Ketiga, umat Islam hendaklah berhati-hati dalam percakapan dan perbuatan di dunia, realiti maupun media sosial. Kita perlu cakna dengan apa yang ditutur dan ditaip, bimbang, tergelincir lidah serta jari jemari semata berkomunikasi. Ingatlah peribahasa Melayu yang mengatakan, padang perahu di lautan, padang hati di fikiran. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah
Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.